Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bahagia sahabat fadilah Tuan Imam Masjid Tanjung Bendahara, khususnya tuan-tuan pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa qaryah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan keizinan yang diberikan pada malam ni bertemu lagi dalam siri kuliah bulanan kita. Dan alhamdulillah seperti biasa kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan beberapa nikmat yang besar kepada kita, nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatul sihah wa nikmatul farag. Allah Taala masih memberikan nikmat sihat dan nikmat kelapangan dalam hidup. Kerana ramai orang yang sihat tapi tak lapang, ramai yang lapang tapi tak sihat. Kita Allah Taala bagi lapang, Allah Taala bagi sihat, alhamdulillah. Dan kita juga berada dalam bulan Zulqa'dah selepas kita berpuasa Ramadan 1 bulan sebagai madrasah yang telah mentarbiah kita, melahirkan insan yang bertakwa. Habis Ramadan, Syawal, kita berhari raya. Puasa sebulan, raya pun sebulan. Dan kita pun lah terlajak raya dah. Cuma harapan kita, konsisten kita, istiqamah kita dalam kita melakukan ibadat-ibadat sepanjang Ramadan itu, hendaklah kita teruskan. Jangan Ramadan saja kita pulun buat ibadat, habis Ramadan kembali kepada asal. Kita bukan Ramadaniyin, kita Rabbaniyin. Ramadaniyin ni makna apa? Orang yang hanya berlumba-lumba buat ibadat hanya Ramadan. Habis Ramadan tinggal. Kita Rabbaniyin. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, tapi ibadat amalan sepanjang Ramadan yang boleh kita teruskan, hendaklah kita teruskan. Apa antara contoh amalan yang kita boleh konsisten, istiqamah? Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Kita hendaklah konsisten dalam beramal. Yang pertama sekali tuan-tuan, sebagai satu peringatan kepada kita, ingatan kepada kita, jangan lupa Ramadan kita membaca Al-Quran. Lepas Ramadan pun kena teruskan. Kalau Ramadan hari itu kita boleh khatam sampai 3 kali, 4 kali. Ada Tok Imam sampai 4 kali? Ada dah, kalau campak tahun-tahun lepas ada. Kalau tahun ni saja, kalau tuan-tuan boleh khatam sampai 4 kali, kira hebat lah. Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada khatam pun tak apa, bukan wajib khatam tu. Tapi kalau kita boleh khatam Al-Quran, pahala dia besar. Ribuan malaikat mendoakan kepada kita rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab itu kita kena target. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, setiap hari bacalah Al-Quran. Berapa lama kita nak baca, terpulang kepada kemampuan kita. Tapi kalau kita nak start, elok dengan sikit dulu. Contohlah saya sebut, 10 minit. Sehari semalam kita ada 24 jam. Kali dengan 60 minit, berapa minit semua sehari semalam? 20 jam kali 60, 2 kali 6, 12, 1200. Lebih lagi 4 jam, 4 kali 6, 24. 1200 campur 240. Cara orang kampung kira lah. Saya dulu pun ambil juga mat tambahan, add mat. Bolehlah kira-kira sikit. Dulu zaman kami tu zaman ambil sains dan agama. Masa awal Imam Tak Mahmud dulu. Kami ambil sains agama. Masa tu sains baru tahun yang ketiga. Masa saya ambil tu tahun ketiga. Kan, makmal pun tak berapa nak ada lagi. Dia punya persiapan pun tak lengkap, tapi boleh mengaji lah. Alhamdulillah.
Ramai juga yang jadi doktor. Alhamdulillah, keluaran Mata Mahmud, doktor pakar pun ada, alhamdulillah. Jadi, cara kampung punya kira 1,200 campur 240. Haji Hashim kita pandai lah bab kira ni. Kenal dia lah. Jadi, 1,440 minit. Tu tak imam no? Tak imam kata 1,440. Maknanya sehari semalam tuan-tuan, kita Allah Ta'ala bagi masa 1,440 minit. Apa salahnya kita rancang ambil 10 minit untuk baca Al-Quran? Bukan lama tuan-tuan, 10 minit. Manusia yang berjaya dalam hidup ni tuan-tuan, manusia yang boleh merancang. Manusia yang gagal dalam hidup, manusia yang tidak ada perancangan. Kita nak jadi orang penting itu baik. Kan bagus tuan-tuan, kita dah rancang diri kita, aku nak jadi orang penting. Baik bercadang untuk menjadi orang penting. Tapi yang lebih penting menjadi orang baik. Itu kena ingat juga. Kan? Kita bercadang sebaik-baiknya untuk menjadi orang yang penting. Itu bagus. Tapi yang lebih penting jadi orang yang baik. Manusia yang berjaya dalam hidup ialah manusia yang boleh merancang. Manusia yang gagal dalam hidup, manusia yang langsung tak ada perancangan. Kalau orang tua-tua kata macam lalang kiri kanan ikut arah angin. Tak ada perancangan dalam hidup. Jadi sehari 10 minit tuan-tuan bukan lama mana. Kita masih masuk bilik ayak pun tera nak buka seluar, tera nak clear semua 15 minit tu. Angin saja 2 minit. Angin saja 2 minit tu. Ini bayangkan 10 minit yang kita nak ambil. Masuk bilik ayak keluar 15 minit. Sehari berapa kali masuk bilik ayak? Ikut dan 4-5 kali. Maknanya masuk bilik ayak saja pun, kalau kira campur pimai-pimai, sejam tu ada. Mau sejam. Ni sehari semalam 10 minit, bacalah Al-Quran. Sebab Ramadan dengan Al-Quran satu nama, sinonim. Sebut Al-Quran, ingat Ramadan. Sebut Ramadan, ingat Al-Quran. Ramadan tinggalkan kita. 11 bulan pula baru nak main. Tapi Quran tetap bersama kita. Quran menceritakan yang sebelum berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku. Quran Allah Ta'ala turunkan ke Lauhil Mahfuz sekaligus 30 juzuk. Lauhil Mahfuz turun kepada Baitul Izzah sekaligus 30 juzuk. Lepas tu baru turun pada Nabi kita secara beransur-ansur, ikut suasana dan keadaan. Maknanya isi hidup manusia ni, isi hidup dunia ni sudah lengkap dalam Al-Quran. Sebab tu bila seorang profesor daripada Jerman, saya sebut itu seorang pakar neurologi, bila dia sebut tentang dapatan hasil dalam satu jurnal saya baca tu, dia pakar neurologi Jerman, dia kata apa? Manusia ni yang perangai tak elok, dia punya ubun-ubun dia bila di X-ray akan ada tumpuk-tumpuk hitam. Dia rasa bangga sebab dia boleh jumpa satu kajian manusia yang perangai tak elok, dia ambil X-ray. Ni pakar neurologi Jerman. Cerita dalam satu jurnal tu, dia buat X-ray semua kepala-kepala orang yang perangai tak elok ni. Rupanya di ubun-ubun dia ada titik-titik hitam. Dia rasa hebat sebab dia jumpa satu benda baru. Tapi dalam Al-Quran 1400 tahun dulu cerita dah. Apa ayat dia? Surah Al-Alaq. Kalla lain lam yantahi lanasba'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Rupanya 1400 tahun dulu Quran cerita dah. Manusia yang ubun-ubunnya itu penuh dengan penipuan dan kesalahan. Ubun-ubun, nasiyatin tu ubun-ubun. Yang tempat berlakunya masalah, duk fikir apa tu semua duk tang ubun-ubun semua. Rupanya Quran cerita dah. Sebab tu 30 juzuk tu semua ada. Orang tua-tua Melayu kita pun kalau marah kat budak-budak perangai tak elok, saya pun bila baca jurnal tu baru saya tengok, oh betul orang tua-tua kita pun kan budak-budak ni kecil-kecil dia perangai tak apa elok. Orang tua-tua kata apa? Tak padan dengan ubun-ubun tak kerah. Apa kena mengenal dengan ubun-ubun tak kerah? Kadang kita fikir juga, pasal apa kata ubun-ubun? Katalah kaki tak kerah, tangan tak kerah ke apa ke? Kepala tak kerah. Tapi orang tua-tua kata tak padan dengan ubun-ubun tak kerah, perangai tak elok. Bila kita tengok balik, oh ada kaitan. Jadi Quran ni cerita hak dulu sedang berlaku, yang akan datang.
Jadi yang pertama tuan-tuan, 10 minit. Kalau tuan-tuan yang baru mula, elok dengan 10 minit dulu. Saya cadang, tuan-tuan kata sikit sangat, tak apalah, tambahlah setengah jam. Tapi 3 hari lepas tu tak baca. Dia benda tuan-tuan baik ni, khairul a'mal adwamuha wa in qall. Sebaik amal sikit tak apa, yang penting berterusan. Dipanggil konsisten. Konsistensi, istiqamah. Allah Ta'ala suka amal yang sikit-sikit. Daripada kita pulun buat, lepas tu tinggal habis. Jadi 10 minit tuan-tuan, tuan-tuan sendiri boleh luang. Lepas subuh, sebelum lehok, lepas lehok, ikutlah 10 minit dia. Time 10 minit, cukup, berhenti. Rasa macam nak lajak 20 minit, jangan lagi. Kecuali dah tuan-tuan dah sebati dalam hidup ni, ya tuan-tuan dah sebati dalam hidup, kalau tak baca Quran ni tak boleh duduk, tak baca Quran ni tuan-tuan rasa macam tak boleh untuk duduk, tuan-tuan boleh tambah ayat 10 jadi 20 minit. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, semangat Ramadan ni apa dia? Bangun malam. Dia panggil qiyamul lail. Pasal setiap malam ni, masa Ramadan kita mangkit malam nak mangkit, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kamu mangkitlah waktu malam, makan sok, sok itu ada berkat. Sok tu kita mangkit, buat ibadat, makan tu jadi ibadat. Bila makan jadi ibadat, apa jua ibadat yang dilakukan pada waktu malam, nama dia qiyamul lail. Jadi kita teruskan hak Ramadan, teruskan dengan qiyamul lail. Mungkin tak boleh tiap-tiap malam, selang semalam. Tak boleh selang malam, selang 2 hari, 2 malam. Tak boleh juga seminggu sekali. Tak boleh juga sebulan sekali. Tak boleh juga, teruklah tu, setahun sekali. Dekat setahun sekali boleh, Tok Imam saya. Tiap-tiap minggu saya tak tahan, tak boleh. Tak apalah, buatlah setahun sekali. Yang penting buat juga. Cuma dalam qiyamul lail ni, Nabi SAW ni ada bagi tahu satu hadis. Kalau kita boleh mangkit qiyamul lail, ada satu hadis Nabi sebut. Man qama bi ashri ayatin lan yuktab minal ghafilin. Siapa yang boleh bangun pada waktu malam, qiyamul lail, dia ada beza dengan tahajud. Kalau tuan-tuan tengok dari segi istilah dia, ada beza. Qiyamul lail, menghidupkan malam, mendirikan malam dengan ibadat tanpa terikat dengan waktu tidur. 7:30 masuknya maghrib sampai pukul 6 pagi, contoh subuh, malam tu antara waktu mana pun tuan-tuan beribadat, nama dia qiyamul lail. Tanpa terikat dengan tidur. Tapi tahajud, dia ada terikat dengan tidur. Tahajud ni mana apa? Dia tidur dulu pukul 10, dia mangkit pukul 12, pukul 1. Lepas tu dia semayang. Nama dia tahajud. Dia ada beza sikit. Tapi amalan sama. Sebab itu ulama sebut, tahajud itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail bukan tahajud. Dia ada beza sikit. Tapi ibadat samalah. Apa Nabi sebut? Man qama bi asyrati ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang boleh baca Quran, Nabi sebut dalam sebab qiyamul lail ni. 10 ayat. 10 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sampai 10 ayat berhenti. Bini kata takkan 10 berhenti dah. Aku nak sebut hak Nabi kata 10. 10. Kita beramal dengan hadis Nabi sebab Nabi kata 10 ya. Jadi 10. Okey, cukup berhenti. Malam esok 10 pula. Sambung lagi 10. Lam yuktab minal ghafilin. Nescaya esok ni Allah Ta'ala jaga dia tak akan jadi manusia yang lalai. Apa maksud manusia yang lalai? Manusia yang loi. Loi. Lehok 1:30, 4:30 baru semayang. Loi. Bini kata, Pak Hang nampak macam loi. Loi, 4:30 baru semayang. Tapi kalau dia baca Quran malam tu 10 ayat, esok 1:30 tepat dia akan semayang. Allah Ta'ala jaga, dia tak jadi loi. Allah Ta'ala jaga dia. Asar 4:30, contoh 4:30 dia semayang. Ni pukul 7 pun dah semayang asar. Dia jadi loi. Pasal semalam dia tak baca 10 ayat. Tuan-tuan, tengok hadis tu. 10 ayat ni tuan-tuan, lama mana nak baca? Seminit setengah ya.
10 ayat ni seminit setengah je. Lebih kurang seminit setengah, tak lama. Tak sampai pun 2 minit. Tapi dia punya fadilat dia Allah Ta'ala jaga. Orang yang tak lalai, orang itu hidupnya berkat. Orang yang tak lalai, Allah lindung dia. Jadi siapa yang boleh bangun malam, jangan lupa bacalah 10 ayat. Nak baca lebih boleh? Baca 10 dulu. Orang kita ni bila dengar sikit sangat, kadang-kadang nak pulun. Lepas pulun tu tinggal terus. Kita tak mau lagu tu. Kita istimrar. Kita konsisten. Kita istiqamah atas amalan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, lepas Ramadan ni, nak kena tengok balik. Kadang kita lupa. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kena ingat balik. Ramadan ni bulan keampunan. Berapa ramai orang yang luar Ramadan, tiba-tiba tidak diampun. Sebab itu bila Nabi SAW naik mimbar, hadis yang kita selalu dengar, Jibril mai bisik dekat Nabi. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Siapa yang keluar pada Ramadan nanti, tiba-tiba dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah, tak diampunkan dosanya oleh Allah, maka dia akan jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Kita jauh dari rahmat kasih sayang Allah ni tuan-tuan. Memang hidup kita rugi dunia akhirat. Kita dalam hidup ni, kita nak minta 2 benda je kepada Allah. Yang pertama, ya Allah ampunkan aku. Yang kedua, rahmatilah aku, kasih sayang. 2 benda ni. Ampunkan aku ya Allah, dan berikan kasih sayangmu, rahimmu padaku ya Allah. Rahim. Kalau orang perempuan ada rahim, orang lelaki tak ada rahim. Itu kita tahu walaupun nama dia Rahim. Nama Rahim tak ada rahim, orang perempuan. Walaupun tak nama Rahim, ada Rahim. Sebab apa Rahim dudukkan orang perempuan? Sebab dia penuh dengan kasih sayang. 9 bulan 10 hari, nak tidur bawa, nak pergi mana pun bawa. Kan? Tidur menerak tak boleh. Kan? Sakit. Kan? Masuk bilik air pun, jamban pun tak boleh tinggal, bawa juga. Kasih sayang dia. Dia sayang tu kok mana pun dia bawa. Jadi Allah Ta'ala kalau sayang kat kita, Allah akan dekatkan kita dengan Allah. Pasal apa kita perlukan 2 ni, keampunan dan kasih sayang Allah? Pasal 2 syarat inilah kata Nabi, untuk kamu masuk syurga. 2 syarat ni. Tuan-tuan jangan kata aku beribadat banyak aku boleh masuk syurga. Belum tentu. Kalau ibadat banyak tapi riak, takabbur, ujub, tak jadi. Kan? Baru balik Mekah, buat haji, contohlah. Ni orang pakat pergi haji ni. 46 hari pergi. 46 hari. Lah berapa hari dia pergi tak Imam? Lebih kurang tu kot. Saya tahun 2011, saya pergi dulu lebih kurang 46 hari dia bagi. Lebih kurang tu lah. Lama lah, tak tahu kot lah dia panjang masa lagi. Kan? Masa pergi Mekah tu alhamdulillah. Balik-balik. Kan? Cerita kat kawan dia, aku ni alhamdulillah lepas pergi buat haji ni, betul-betul doa mustajab. Orang tahu dah pergi Mekah. Awak jadi ibu mana? Sejak balik seminggu ni kira tahajud tak tinggal lagi. Dia main dah. Dia buat ibadat tu bagus dah. Balik Mekah tahajud tak tinggal seminggu. Tapi jangan pergi duk cerita kat orang. Dan jangan duk pergi cerita kat orang. Itu benda yang tak baik. Dia main bangga diri dia. Dia bukan pasal ibadat banyak kita masuk syurga, tapi bukanlah langsung tak buat ibadat. Kau semayang malam sampai ni hitam dari ni. Tak maaf lah tuan-tuan, hak hitam dari tu baguslah sunatnya. Apa? Kan? Saya dulu masa duk mengaji, cerita habis lah. Tak mahu kami rajin keluar tablik. Saya masuk semua, tablik lah, semua jemaah-jemaah saya masuk semua. Kita nak rasai kan. Kita 3-4 keluar tablik seminggu, semua pergi tidur masjid. Tengok-tengok geng kawan-kawan semua, geng tua-tua, kita yang muda. Pergi naik motor, ada seorang duk bawa saya naik motor tu, dia tu meninggal dah. Duduk dekat Timbang Kuala, dia rajin bawa saya. Saya pergi bukan apa, dia rajin jamu makan. Sat bihun sup, sat nasi ayam kita pergi. Budak-budak, pergi tidur masjid Jitera. Tengok-tengok geng, bagus dia pun tu memang sembahyang malam hitam habis. Kita pun teringin. Tenyeh kita pun. 3 hari pergi balik hitam tu. Kan? Budak-budak ni hitam dia sat dia, lepas tu hilang lah. Pentua tu hitam lama, kecil manis pun ada, hak nu pun ada. Yang duk tenyeh pula kan.
Bukan makna kita semayang sampai tak tidur waktu malam sampai hitam day. Yang hitam pasal ibadat sungguh tu betul. Hak duk tenyeh tu bukan dia lah. Tenyeh sampai hitam tu bukan dia. Kan? Bukan makna ibadat kita banyak, syarat masuk syurga tak. Seorang sahabat Nabi mai, ya Rasulullah, saya ni kiranya semayang malam ni sampai tak mau tidur macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, tak, jangan. Aku pun semayang malam tapi aku tidur. Hak seorang lagi mai, saya ni puasa tak mau buka. Nak bagi amal saya banyak. Dah, aku puasa, aku buka. Hak seorang kata pula, saya ni buat ibadat sampai tak mau kahwin. Ada sini tak mau kahwin pasal ibadat. Jangan. Nabi kata, aku buat ibadat, aku kahwin. Mana tuan-tuan? Bukan pasal ibadat. Nabi kata dua. Kitanya masuk syurga kerana yang pertama, keampunan Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Dua ni. Jadi nak dapat keampunan dan rahmat Allah ni bukan senang. Bukan mudah. Melainkanlah tuan-tuan, kalau kita selalu minta ampun, Allah Ta'ala akan kasih kat kita. Maka Nabi ajak Aisyah. Ramadan, Nabi kata apa? Ajak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau yang maha pengampun, yang suka mengampun, ampunkan daku. Bukan Ramadan saja yang kita nak minta pengampunan, di luar Ramadan pun kita nak teruskan minta keampunan. Berapa kali kita nak sebut? Kalau Nabi 70 kali. Sab'ina marrah. Kita berapa? Kalau eloknya lebih daripada Nabi. Tapi kita pun tak larat sama dengan Nabi. Lagi tak larat, takat 10 kali juga. 10 ya. Kita ambil angka 10. 10, 10. No? 10, 10. 10. Tu nombor tu elok tu. 10. Kan? 10, 10. Main 10 ya. 10 minit baca Quran, 10 ayat baca Quran, 10 kali beristighfar, 10. Paling kurang pun astaghfirullah. Sebab bila kita dosa banyak, dengan beristighfar, hati kita ni akan cuci. Titik hitam tu hilang, titik hitam itu akan terbuang, akan terhakis dengan cara kita beristighfar. Qaswatul qalbi bikasratiz zunub. Kerasnya hati sebab banyaknya dosa. Dengan beristighfar, dosa itu akan hilang. Akhirnya kita akan jadi manusia yang bersih. Manusia yang baik. Sebab tu saya katakan tadi, nak jadi manusia yang penting itu baik. Tapi lebih baik menjadi lebih penting menjadi orang baik. Kan? Kita bagus nak jadi orang penting, tak apa, baiklah. Tapi kena ingat, yang lebih penting jadi orang baik. Biar hati kita bersih, hati kita suci. Hati manusia, bila kita tengok orang senang, kita rasa senang. Bila tengok orang susah, kita rasa susah. Itu bersihnya hati kita. Yang jadi masalah, kita tengok orang senang, kita susah. Kita tengok orang susah, kita pula senang. Yang tu tak boleh. Lah kali kalau kita pun tak senang, mereka pun jangan senang. Payah. Tu lagi. Kalau kita susah, biar mereka pun susah. Itu hati kita ada masalah. Sebab tu hati itu dia kena jaga dengan banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istaghfiru rabbakum. Banyakkan kamu untuk beristighfar. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi amalan yang Ramadan kita boleh buat? Banyak tuan-tuan, kita nak sebut selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Rapai Ramadan pun selawat. Jangan kita lupa. Pasal apa Ramadan saja kita banyak selawat, lepas Ramadan tak mau selawat dah, lupa. 10 kali sehari semalam. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang selawat kat aku sekali, Allah Taala bagi 10. Dan juga tuan-tuan yang kelima, yang saya sebut selalu ialah witir. Ramadan ada witir, luar Ramadan ada witir. Ramadan ada tarawih, luar Ramadan tak ada dah tarawih. Tarawih tak boleh terus lah. Jangan rajin sangat sampai tarawih pun nak terus juga. Saya ustaz kalau begitu tarawih saya nak buat juga. Tak boleh. Tarawih tak ada dah, dia ada Ramadan saja. Tapi witir tetap ada. Saya sebutlah tuan-tuan, witir ni satu ibadat yang kita boleh jadikan amal soleh dalam hidup kita dan kita jadikan ia sebati dalam hidup kita. Maknanya kita akan buat tarawih setiap malam. Sebab Nabi pesan ke Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sebelum kamu tidur kamu kena buat witir. Sebab tu Abu Hurairah Abu Hurairah pun kata, an utira qabla an anam. Aku confirm aku akan buat witir sebelum aku tidur. Berapa rakaat tuan-tuan? 3. Kalau segat, 1. Lagi segat? Tak buat.
Tak ada ubat, aduh, tak ada ubat. Segan tak ada ubat. Macam main masjid, tuan-tuan ingat tuan-tuan ada ubat ke bagi main masjid? Pergi cari kat farmasi, saya jenis pergi masjid, saya segan ada ubat bagi rajin. Dia berkata tak ada, ubat rajin tak ada. Ubat rajin tak ada. Pasal apa? Tak ada. Segan tak ada ubat. Jadi witir jadikan amal macam Nabi pesan ke Abu Hurairah. Setiap amal soleh yang kita buat, boleh kita tawassul dengan amal tersebut. Mudah untuk dimustajabkan akan doa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, kita terus. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Jadi kita sebut tentang pasca Ramadan. Kawan-kawan dapat ilmu juga. Yang ni kita baca sikitlah. Kita sampai tajuk yang berkaitan dengan muka surat 69, iaitu yang berpuasa menjadi wali. Yang berpuasa menjadi wali. Telah dinyatakan bahawa satu bersyarat orang yang menjadi wali akad nikah itu ialah lelaki, dan orang perempuan tidak dibolehkan menjadi wali kerana akad nikah itu maknanya mengharuskan hubungan antara lelaki perempuan, dan tabiat orang perempuan itu pemalu. Dari segi adat yang tinggi, sangat munasabah orang perempuan tidak mengambil peranan menonjol dalam perkara ini, bersandarkan kepada firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki berkuasa atas orang perempuan. Jadi wali ni maknanya al-wilayah. Al-wilayah. Wali itu makna al-wilayah. Tak ada dalam kitab tu. Tapi saya nak habaq kata, wali itu maknanya al-wilayah, yang bermaksud kasih sayang. Sebab itu lelaki menjadi wali kepada perempuan kerana sifat kasih dan sayang dia. Sebab itu, dan kasih sayang itu juga, dan pertolongan wali, dia memberikan sepenuhnya kasih sayang. Orang yang menjadi wali, pasti dia akan ada sifat kasih sayang pada orang yang akan diwalikan. Allah Ta'ala bagi tahu, kalau kita tengok dalam ayat yang lain, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan siapa yang menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai wali penolongnya, maka dapatlah dia kemenangan, kerana sungguhnya golongan yang berpegang pada agama Allah itu yang tetap akan menang. Kita pun kalau orang baik, kita panggil Tok Wali tu. Oh, dia itulah. Jalan kepala pun tak angkat tu. Tok Wali sungguh dia. Tok Wali. Kita lagu tu. Orang baik ni kita panggil wali lah. Sebab tu nak jadi wali pada nikah pun, yang baik juga. Kalau ada dua, yang seorang hak jenis ketum, hak seorang jenis semayang, nak ambil hak wali hak mana, walaupun dua tu taraf sama, ambillah yang semayang, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kebaikan. Sebab wali itu sendiri melindungi orang yang diwalikannya. Dan juga kalau disebutkan juga, huraikan lagi, wilayah dari segi syarak ialah melaksanakan kata-kata terhadap orang lain dan mengawasi urusan mereka. Maknanya kita dari segi syarak, dari segi wilayah, dari segi kita sebut wali itu sendiri kasih sayang. Dari segi syarak, nak abang kata wali itu ialah melaksanakan katanya terhadap orang lain dan mengawasi urusan mereka. Dia akan menentukan. Kalau anak dia ni nak kahwin dengan siapa, dia kena tahu. Nak lepaskan anaknya kahwin dengan orang, dia kena tahu siapa dia. Kan? Kita abang, adik nak kahwin, nak kena tahu, nak lepaskan adik nak kahwin dengan orang lain. Sebagai seorang wali, dia kena ambil tahu siapa calon yang akan berkahwin dengan anaknya kan, dengan adiknya kan, dengan anak menakannya. Ya, dia kena ambil tahu. Sebab tu orang dulu-dulu ni, dia merisik. Merisik. Jadi budak-budak lain payah, kadang awak balik kata, nah ni boleh kot. Dah nak jalan. Orang dulu-dulu ni saya ingat, mereka kalau nak cari menantu lah, nak cari wali tu sendiri, dia akan buat merisik. Mereka kata ada seorang Tanjung Bendahara tu, kan, ada seorang perempuan, kan, yang kosong lagi lah. Jadi anak dia nak menikah, ada seorang lelaki situ, anak dia nak menikah, anak dia nak wali anak perempuan, kan, nak kahwin dengan orang lelaki Tanjung Bendahara. Sebelum nak kahwin tu, anak dia habaq, dia kena mai cek dulu rumah tang mana, korang-korang tahu siapa dia, keturunan dia macam mana. Orang dulu-dulu senang ya. Yang pertama, boleh baca Quran ke tak? Dulu-dulu. Zaman Ustaz Rahman dulu nak ingat no. Boleh baca Quran ke tak nak buat calon menantu ni? Yang kedua, ada tak depa ni keturunan gila? Orang tua-tua dulu tu ya. Saya pun tak tahu pasal apa hak lain tu depa tak pegang sangat.
Quran tu nak cerita tentang agama lah. Kan? Ni duk dapat menyanyi sampai ikut dan ho ha macam mana nak jadi menantu? Tak nak jadi kita punya anak. Kan? Kena main baik tahu juga, tanya orang. Dia kata tak boleh, depa ni tanya 2-3 orang, depa akan beritahu, depa ni orang bagus. Orang baik-baik, tertib. Yang keduanya tak ada keturunan gila. Orang tu dia keturunan nasab tu. Maksudnya bukan tak boleh kahwin dengan orang yang ada keturunan gila. Bukan tak boleh. Kalau kita tahu dah dia ada keturunan gila, tak apalah kahwin lah. Tapi kena berhati-hatilah. Kan? Kita duduk tidur lagi, dia main ikut dan lagi, tak tentu lah. Kan? Duduk serap, tengok-tengok. Nak kena tahu juga. Tapi kalau kita kahwin, boleh. Tapi nak kena hati-hati lah. Pasal kita kena tahu dah. Dulu. Sebab tu wali kena ambil tahu sampai tengah tu. Ada agama dia, keturunan dia. Rupa parah tak apa, kita boleh tengok. Kan? Rupa parah dia kita boleh tak? Boleh tengok rupa parah dia. Jamaliha, waliha salihah, wali maliha. Kalau dia kaya dan sebagainya. Tapi yang penting paspar bizatidin. Kena pegang dari segi agama. Taribat siadat. Agama tu dulu. Tengok agama elok, turunan elok. Tak ada masalah apa. Kan, lagu mana, dia kok mana, apa semua tu, baru kita tengok, baru boleh. Wali tu peranan kena buat aku tu. Jangan duk ikut saja. Tak apa dah, hang kenal ambil. Payah ustaz, tak bagi isuk pelari pula. Tak apalah, kita cek dulu. Sabar ustaz, bukan nak kena terus. Kalau hang setuju, hang tahu dah macam mana. Bakal hang nak kahwin ni, macam ni punya keadaan. Jadi hang dah bersedia. Kurang-kurang dapat tahu dulu. Dapat tahu cerita. Tapi kalau dah kahwin baru tahu cerita, susahlah. Nak undok tu tak boleh. Bukan boleh senang ikut undok saja. Kan tengok-tengok geng hak ni, duk cucuk sendiri ni. Panggil apa hak cucuk sendiri tu? Doktor peribadi. Orang hak doktor cucuk orang. Dia doktor dia cucuk sendiri. Hak geng buah titi tu lah. Tak jadi. Kan? Cek tengok tu dia. Geng kereta api, belakang kereta api kita apa hak dulu ni. Kacau. Nak kena cek wali ni peranan dia wilayah. Maknanya dia dari segi nak melaksanakan kata-katanya, dia boleh mengawasi urusan yang di bawah jagaan dia. Itu baru wali yang sebenar. Yang boleh mengambil tahu. Jangan terus. Sebab itu, laksanakan katanya, dalam maksudnya, orang yang tidak mampu mengurus dirinya dan orang gila serta perempuan balik yang berada di bawah jagaan, wali ikhtiar, wali biasa, bukan wali mujbir. Tengah juga ulama menyatakan bahawa mentakrifkan wilayah itu sebagai melaksanakan katanya terhadap orang lain sama ada dia suka atau tidak, termasuk dalam pengertian wilayah al-ijbar. Jadi dari segi sini kita faham dari segi wali itu sendiri, yang syaratnya ialah lelaki, yang syaratnya juga ialah boleh menjaga kebajikan orang yang diwalikan. Dia kena ambil tahu, kena ambil faham sebelum dia nak jadi wali. Supaya bila berlakunya perkahwinan nanti, lepas dah dia punya tanggungjawab dia sebagai seorang wali. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Kemudian jika orang yang berhutang itu boleh bodoh atau lemah atau dia sendiri tidak dapat hendak merencanakan sesuatu itu, maka adalah direncanakan oleh walinya dengan adil yang benar. Wali ini peranan dia besar. Wali. Pasal apa wali itu? Suatu yang disyariatkan. Kita sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu berkuasa atas orang perempuan. Kerana hikmah yang disyariatkan lelaki itu, wilayah sama ada kepada kanak-kanak yang masih kecil, belum balik dan orang tidak mampu menguruskan dirinya, adalah untuk menjaga kepentingan mereka supaya tidak hilang, jaga hak mereka dan menguruskan urusan hidup mereka. Wali ini memang matlamat dia untuk menjaga kebajikan orang yang diwalikan. Kan? Dia mesti nampak ke mana arah tuju selepas berlakunya perkahwinan. Itu wali yang sebenar, bukan wali kudal, kan? Tak boleh. Dia kena faham hukumnya. Dan wali dalam perkahwinan hukum dia apa? Hukumnya adalah wajib. La tuzawwijul mar'atul mar'ata walal mar'atu nafsaha. Orang perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan orang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Isyak masuk. Azan ke terus? Terus. Kok jam ni laju sangat? 5 minit lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah boleh. Alhamdulillah. Okey, kita terus sikit lagi. Kewujudan wali dan perkahwinan itu adalah wajib. Wali mesti wujud dalam pernikahan seorang perempuan, sama ada perempuan tersebut masih kecil atau sudah balik, janda atau dara, untuk mengendalikan akad perkahwinannya. Jadi kita kena faham yang kata wali dia ada mujbir, wali yang bukan mujbir. Dia akan hurai nanti. Wali itu mujbir, wali yang bukan mujbir. Wali yang boleh paksa anaknya kahwin dengan wali yang tak boleh paksa. Wali mujbir, dia boleh paksa anak perempuannya yang gadis untuk berkahwin. Tapi dia tidak boleh paksa anaknya yang pernah berkahwin, yang janda. Tak boleh. Wali mujbir ni siapa? Bapa dan ke atas. Pak dia, tok wan dia, itu nama dia wali mujbir. Jadi demikian tidak sah orang perempuan melakukan akad nikah sama ada ijab atau qabul, sekalipun ada dengan izin akan walinya. Maka di sini kita kena faham dari segi kewujudan wali itu sendiri adalah merupakan suatu yang wajib. Maka yang demikian tidak sah orang perempuan melakukan akad nikah sama ada ijab dan atau qabul, sekalipun ada dengan izin wali. Dia mengakad nikah diri dia sendiri kah, dia mewalikan pernikahan kah, perempuan tetap tidak boleh kerana dia tidak ada hak untuk menjadi wali atau mewalikan pernikahan itu sendiri. Okey. Susunan wali. Susunan wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah melainkan dengan adanya seorang wali. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah melainkan adanya wali. Kadang-kadang wali itu tak akad sendiri, dia wakil buat wakalah wali. Cuma saya pernah sebut dah, wali kena ingat bila dia telah mewakilkan kepada orang lain untuk mengakad nikah anaknya. Contoh Tok Imam lah. Kalau kita ni Tok Imam kita penolong pendaftar nikah, cerai dan rojok. Tok Imam ni dia penolong pendaftar nikah, cerai dan rojok. Ya, jadi dia pun akan akad nikah. Wali seorang lelaki, dia main, dia kata, Tuan Imam, saya wakilkan Tuan Imam untuk akad nikahkan anak saya dengan sekian-sekian, dengan mas kahwin sebanyak sekian-sekian. Tuan Imam pun, aku terima. Okeylah. Masa nak akad nikah, wali yang telah mewakilkan kepada imam, dia masih ada kuasa wali. Tiba-tiba imam nak akad nikah, dia kata, Tuan Imam, saya tarik balik pasal apa tadi hang dah bagi? Tak, saya tarik balik, saya nak akad sendiri. Maka kena bagi kat dia sendiri. Tok Imam kata tak boleh, ada hang wakil aku nak terus tak boleh, Tok Imam saya wakil. Wali berhak untuk tarik bila-bila masa. Sebab itu wali yang mewakilkan nikah kepada imam, wali tadi tidak boleh menjadi saksi nikah. Itu yang saya sebut dalam kitab Fathul Mu'in tu. Disebutkan wali yang mewakilkan akad nikahnya itu tidak boleh menjadi saksi nikah. Tetapi bukan makna tak boleh menyaksikan nikah. Itu lain. Kadang-kadang orang silap faham, kalau boleh tak boleh jadi saksi nikah, hang tak boleh duduk tang ni. Hang kena pergi duduk luar tu. Kami buat tu, bangsai luar tu, untuk hak mana wali tak akad nikah, pergi duduk situ. Berarti hang tak boleh jadi saksi. Boleh, tapi bukan saksi, menyaksikan. Tok Imam ada siap dah, Tok Bilal kiri kanan, Tok Siak kiri kanan, bukan jatuh kuasa ke kiri kanan. Tapi saya abang dulu, Tok Imam ingat lagi saksi nikah ni, antara syarat-syarat dia, telinga kena dengar. Itu yang paling kena dengar, telinga. Kalau hak jenis tak dengar, orang Kedah panggil apa? Pekak. Pekak jangan. Hak jenis pekak jangan disaksi. Naya. 3 kali dah kau tu terima, dia kata tak. Dah dia pekak. Rupanya terlupa pakai hak tu. Waya. Bukanlah salah. Pakailah waya tu. Tapi orang jenis tu kadang dia malu nak pakai. Dia kata tak kalau pakai orang kata pekak pula. Dah hang nak jadi saksi nikah, pakailah. Kan tidak naya lepas tu. Tidak sah.
mengambil saksi nikah yang pekak. Kalau bahasa lembut sikit dia kata kurang pendengaran, cacat pendengaran. Orang Kedah kata pekak lah senang. Boleh tahan lagi pekak, badak pula. Kira dengan dia bukan tekat pekak, badak pula. Penin kita. Kan? Jadi kalau hak pakai wayar tu, pastikan masa nak jadi saksi, wayar kena ada. Dia kata Tok Imam tu tinggal pula di rumah. Tok Imam hampir ambil. Dia adalah syarat-syarat yang kita akan sebut nanti. Jadi maknanya wali tadi, tiba-tiba wali kata, Tok Imam dah saksi seorang pekak, saya ganti tempat dia. Saya tak pekak. Tok Imam kata tak boleh. Sebab hang dah jadi wali, ya, tiba-tiba hang wakil kat aku nak jadi wali, wakalah wali, wakil kat aku, hang nak jadi saksi. Tak boleh. Tok Imam, saya dah tak jadi wali, wakil kat Tok Imam. Memang dah wakil dekat Tok Imam. Dah wakil kat Tok Imam. Tetapi wali itu hak hang lagi. Aku wakil saja tapi hak masih hang. Hang nak tarik bila-bila apa pun boleh. Kan tengah-tengah akad nikah, wali itu pitam. Putui. Tok Imam kena berhenti tu. Dia kelang kamu pitam. Tok Imam kata kita terus dia wakil kat saya dah. Tok Imam kena berhenti. Pasal apa? Terputui. Masa tu sebab dia tidak mempunyai kelayakan menjadi wali. Masa tu dia pitam. Dia koma. Baru ni ada satu kes di mana saya tak sabar lah. Koma dan sebagainya. Hak baru ni kes COVID. Dia pun telefon saya, Ustaz macam mana ni? Pak dia kena COVID. Hari nak main akad nikah, dia pun suruh kuarantin. Elok-elok nak akad nikah, dia pun kata, wali pergi mana? Wali COVID. Duk ada rumah sebelah masjid tu. Tu siapa nak jadi wali? Dia kata Pak Menakan dia main. Boleh Pak Menakan jalan. Oi, tak boleh buat aku tu. Dia pun akad nikah balik dah. Akad nikah balik dah. Yang tu pun kadang-kadang tu yang kita kena baca tajuk ni, kadang-kadang nampak saksi ni. Ya, tuan-tuan kena ingat yang Tok Imam pilih jadi saksi, kiri kanan, bukan takkan nak kata soh. Bukan. Saksi kena abang Tok Imam. Tok Imam. Ya. Pak dia walaupun COVID tak main, tapi wali tu pak dia lagi. Memang kata ni pak Menakan ada. Saksi kena habaq mana boleh pak Menakan jadi wali, wali dia ada lagi. Dia tak boleh pindah wali ikut dalam lagu tu. Dia tak ada hak untuk pindah wali. Sebab wali tu ada hak lagi. Walaupun wali tu tak main, tapi kuasa wali tu. Memang kita buat mudah sudah. Saksi tu kena peringat Tok Imam. Tak boleh Tok Imam. Memang kita goncang ambil lah. Goncang. Lepas seminggu goncang pula. Pasal apa jadi begitu? Pasal wali, saksi tu. Peranan dia penting juga Tok Imam tu. Rupanya kadang dia peringat kita, kadang kita berlupa. Kita kira mudah lah. Dah ada Pak Menakan jalan lah. Nanti pun ada tu. Semua setuju. Tanya pula semua setuju tu. Hukum tu dia kan kira semua setuju. Tak boleh. Kan? Tak ada siapa bantah tu. Tak ada siapa bantah. Kita bagi Pak Menakan dia. Kita bagi Tok Wan dia. Kita bagi anak Menakan dia jadi wali. Tak boleh. Tak boleh ikut dan pindah macam tu. Peranan nolong pendaftar imam, satu. Yang kedua peranan saksi yang dua orang tu. Bukan takat angguk yang kami tak ada apa, Tok Imam jalan kami angguk. Soh apa-apa Menakan jadi wali. Pak dia duduk sebelah masjid dia, COVID tak boleh pergi mana? Kuarantin. Dia banyak permasalahan hukum tu yang nampak macam mudah, tapi dia ada hukum berkaitan dengan sah atau tidaknya akad nikah tersebut. Bila ada wali itu masih lagi hak dia. Walaupun dia telah mewakilkan wali, tapi hak dia sebagai wali. Sebab itu dia tak boleh jadi saksi dalam pernikahan tersebut. Menyaksikan boleh, tapi nak jadi saksi tak boleh. Dia kata, Tok Imam dah saya wakil kat Tok Imam, saya nak ambil jadi saksi dah. Kawan hak seorang tu pekak, bagi dia balik. Kemas dia. Tok Imam kata boleh agak lah, hang tak pekak. Saya tak. Dia lupa kata dia tu wali. Dia tu wali tu. Walaupun dia wakil, dia tetap wali. Tengah-tengah, Tok Imam kat nikah, pitam. Bila dia pitam, maknanya terhenti yang kat nikah tu. Lepas tu siapa nak sebut, kalau ada orang wakil duduk Kuala Lumpur jauh-jauh tu, yang tu confirm kena peringat dulu masa nak akad nikah ni, habaq kat anak dara perempuan, telefon Pak Hang, KL. Telefon dulu, dia duk buat apa? Telefon. Mak dia angkat. Ayah pergi mana ni?
Ni cik nak akad nikah, ayah hang koma. Ni cik nak nikah ke mana? Mak dia kata jalan pergi dah, dia wakil dah Tok Imam. Tak boleh. Wali koma, maksudnya wali tu dah hilang kelayakan masa tu. Kan? Nak kena tunggu sampai dia berapa hari? 3 hari 3 malam. Nak tengok macam mana dia kembali atau tidak. Kalau tidak baru nak kena pindah wali dulu. Oh, bukan boleh akad nikah ikut dalam tu. Sebab tu dalam bab wali tu antara perkara yang penting kita kena faham dia punya asas dia. Wali itu kuasa dia macam mana? Ya? Boleh. Tu bisu boleh buat bahasa isyarat. Boleh. Dia buat Tok Imam faham kalau begitu. Dia faham. Kan? Boleh faham. Boleh faham. Boleh guna bahasa isyarat tu boleh. Hak wali itu ada. Wali itu. Kan? Jadi dari segi kelayakan wali itu tak hilang. Kecuali kalau dia hak tadi hilang kelayakan tu, dia cacat. Habislah hilang akal, pita. Dia ada banyak dia punya kategori dia tu. Kan? Maksudnya dia hilang kelayakan, dia pun tak sedar dan sebagainya. Kelayakan. Ataupun kalau nak tukar wali hakim, dia jauh dia 2 marhalah dan sebagainya. Dia ada perbahasan dia. Itu kita akan jumpa lepas ni lah. Cuma sebagai awal ni kita nak sebut itu antara peranan wali yang memang kita kena faham. Asas dia wali ialah menjaga kepentingan orang yang diwalikan. Kena tahu konsep dia macam mana. Okey. Jadi di bawah ini catatkan susunan wali. Wali yang pertama sekali tak dapat tidak, bapa ialah orang yang pertama menjadi wali kepada perempuan. Bapa ini ialah bapa yang sebenarnya. Yang mana bapa itu yang telah berkahwin dengan ibunya dapatnya melebihi 6 bulan 2 lahzah. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Itu antara dalil yang mensabitkan seseorang ayah boleh menjadi bapa menjadi wali bila pernikahan itu melebihi 6 bulan 2 lahzah ke atas. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Dalil dia orang yang mengandung hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran 30 bulan. Dalil dia dikaitkan dengan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Siapa yang nak menyusukan anak 2 tahun, haulaini kamilain 2 tahun 24 bulan. Jadi 6 bulan tempoh mengandung. Jadi kalau tempoh mengandung sebelum mereka berkahwin dan berkahwin lepas 6 bulan beranak, itu hak bapa untuk menjadi wali. Itu hak bapa untuk menjadi wali 6 bulan ke atas. Cuma ada perbahasan nanti kita akan sebut macam mana hak 6 bulan tu. Tapi kalau dia dah sebelum tu dah bersama dan buktinya ada, cek bukan budak tu 6 bulan dah jadi 9. Main mana lagi 3? Yang tu dia sudah berubah kepada wali yang lain. Jadi wali itu yang pertama sekali bapa, orang pertama menjadi wali kepada perempuan itu. Seterusnya datuk ke atas, yakni bapa kepada bapaknya atau bapa kepada datuknya. Ketika bapa tidak ada seperti sudah mati atau ada halangan menjadi wali seperti gila, murtad atau sebagainya. Lepas tidak ada bapa, dia kembali kepada Tok Wan. Tok Wan pun tak ada, naik lagi Tok Nek. Di sebelah bapaknya ke atas. Bukan makna bila tak ada pak, tu yang ambil pak belakang. Ini pun masalah orang kita juga. Lah ni senang macam ni ya, kira pakai wali kerah ya. Orang Melayu kata wali kerah. Wali memanglah lelaki. Kan semua kerah kan. Wali kerah. Wali kerah. Lelaki ni kata wali kerah. Orang tua kita dia mungkin ada sebab dia kata tu. Ni kira pakai wali kerah ya no. Lah belah lelaki. Belah lelaki ni kerah, wali kerah. Belah perempuan pun ada lelaki tapi dia tak panggil wali kerah. Itu bahasa orang kampung. Orang dulu kira wali kerah ya. Wali kerah ni belah lelaki. Belah perempuan walaupun lelaki dia tak panggil wali kerah. Sebab dia tak boleh jadi wali. Orang Kedah panggil wali kerah. Wali kerah maksudnya pak dia Tok Wan ke atas.
Kena tengok lah. Bukan terus Pak Melaka. Dia kata Pak Melaka pun wali keras juga. Betul. Tapi ada lagi yang keras. Tok Wan kat atas. Dia kena tengok susunan-susunan dia yang sepatutnya dan yang sebetulnya wali itu yang bagaimana. InsyaAllah kita akan jumpa pada bulan depan. Kita sambung. Pukul 9 jadilah Tok Imam. Jadi ya, tak belunjuk buat dah. Cukuplah sejam bahasan kita pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan-bulan yang berikutnya. Moga ada manfaatnya perkongsian kita pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu daripada diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amu kafir wa barakal hamdu kama yajika wa sani. Ya muallim Ibrahim al-hikmata alimna ya mufahhim Sulaiman fahimna fahimna Sulaiman kul ataina hukma wa ilma saqana ma Daud jibal sabbihna wa tukuna fa'idin ya rabb Sulaiman wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin wa akhrishna min al-majlis min sabbi rahmatika ya muhammin Allahumma zidna 'ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya muhammin Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa abna bi rahmatika ya muhammin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa mursalin bi rahmatika ya muhammin Allahumma inna naj'aluka fi nu'adaina ونعوذ من شرور الدنيا القيوم اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله